Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa huwa ahadun nuqaba'i lailatul 'aqabah. Ubadah ni salah seorang naqib pada malam Aqabah, pada malam Asar, bai'ah dengan Nabi SAW dekat Aqabah. Anna Rasulullah SAW qala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulahu isabatun min ashabihi. Ketika itu di sekeliling baginda ada jamaah, ada satu kumpulan. Isabah ni satu kumpulan, satu jemaah yang kecil. Dia punya sebutan isabah ni untuk 10 hingga 40. 10 hingga 40 orang. Satu majma', satu perhimpunan yang terdiri dari 10 hingga 40 orang dipanggil isabah. Apa Nabi kata? Bai'uni, bai'ahlah denganku. Ala alla tusyriku billahi syai'a, untuk tidak menyengutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqu, tidak mencuri. Wala taznu, dan bahawa kamu tidak akan berzina. Wala taqtulu auladakum, kamu tidak akan bunuh anak kamu. Wala ta'tu bi buhtanin, kamu tidak mendatangi perbuatan fitnah, perbuatan tuduh. Taftarunahu, yang mana kamu reka sendiri. Fitnah tu tak ada asas, tak ada fakta, tetapi kamu reka. Baina aidikum wa arjulikum, di antara tangan dan kaki kamu. Maknanya kamu ada sa'i, ada sa'yun, ada usaha untuk merealisasikan fitnah tu. Fitnah yang tak wujud, kamu ada usaha pergi mari dengan kaki kamu pun bergerak, tangan kamu pun gerak, kamu ada buat pergerakan untuk menghidupkan fitnah yang palsu itu. Dan lagi apa? Wala ta'su fi ma'rufin, tidak mendurhakai dalam perkara ma'ruf. Faman wafa minkum, siapa yang tunai, siapa yang setia pada bai'ah dia itu. Dia bai'ah ni kan berjanji, dia tunai janji, dia tidak memungkiri bai'ah dia tu dari kalangan kamu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika, siapa yang melakukan, siapa yang asaba, tadi asaba ni perkena kan, perkena, siapa yang perkena, maksudnya siapa yang terjebak daripada maksiat tadi, mencuri ke, berzina ke, membunuh ke dan sebagainya, sesuatu, fa'uqiba fid dunya, lalu dia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan perkara itu sesuatu, kemudian Allah tutup, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada insya'a, jika Allah mahu, afa anhu, Allah ampunkan dia, Allah maafkan dia. Wa insya'a aqabahu, jika Allah mahu, Allah taala hukum dia. Fabayanahu ala dzalika, lalu kami bai'ah atas perkara itu. Nabi SAW mengambil bai'ah dari sahabat. Ada kalanya bai'ah alal maut, macam yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Fatah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala redha kepada orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi yang bai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Bila mereka dengar berita Sayyidina Uthman dibunuh, wakil Nabi untuk berunding dengan orang Makkah semasa peristiwa Sulh Hudaibiyah,
Dengan cerita Sayyidina Osman setelah memasuki Makkah dibunuh oleh orang musyrikin Makkah. Maka sahabat telah bai'ah dengan Nabi. Nabi mengambil bai'ah daripada sahabat untuk mati, bai'ah alal maut. Selain daripada itu, Nabi SAW juga bai'ah untuk jaga solah, bai'ah, mengambil bai'ah dari sahabat untuk jaga zakat, dan juga bai'ah untuk an-nusuh likulli muslimin. An-nushi likulli muslimin, yakni berlaku tulus hati, berlaku jujur terhadap semua orang Islam. Jadi bai'ah yang Nabi buat ni ada kalanya berbentuk bai'ah alal jihad, dan ada kalanya berbentuk bai'ah alal Islam, dan ada juga bai'ah yang berbentuk bai'atul ihsan. Bai'ah ihsan, bai'ah untuk sabar, bai'ah untuk apa lagi, tidak marah, bai'ah untuk nasihat jujur. Ini bentuk-bentuk bai'ah yang wujud di zaman Nabi SAW. Bai'atul ihsan disebut juga bai'atul suluk, bai'ah untuk suluk, yang mana merupakan kebiasaan di kalangan ulama, di kalangan para sufiyah, di kalangan masyayikh sufiyah. Jadi maksudnya apa yang dibuat oleh ulama sufiyah ni, kita nak mengatakan bid'ah tak bolehlah, sebab ada asas. Lahu asasun minas syariah, ada asas daripada syariat. Ada contoh dari amalan Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi ini bukan hanya bai'ah alal jihad saja, bukan bai'ah jihad saja, bahkan ada juga bai'atul ihsan. Bai'ah yang disebut sini, yang Ubadah bin Samit cerita, Nabi mengambil bai'ah dari sahabat. Ketika itu ada beberapa puluh orang, antara 10 hingga 40. Bila berlaku bai'ah? Qadhi Iyad kata bai'ah ni berlaku sebelum hijrah, pada malam Aqabah. Pada malam Nabi mengambil bai'ah dari orang-orang Ansar, ketika itu bai'ah ni berlaku. Tapi Al-Hafidh Ibn Hajar tak setuju. Beliau kata bai'ah ni berlaku selepas hijrah, bahkan selepas Fathu Makkah berlaku bai'ah ni. Sebab apa? Antara hujah yang diberi oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, bahawa ada perbezaan lafaz dalam bai'atul Aqabah. Lafaznya apa? Ubayi'ukum ala an tamna'uni. Ubayi'ukum, aku bai'ah dengan kamu, ala an tamna'uni, untuk kamu melindungi aku, mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, melindungi aku terhadap perkara seperti mana kamu melindungi wanita, isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu. Ini alfaz Nabi, alfaz bai'ah Nabi ketika malam Aqabah. Itu hujah yang pertama di pihak Al-Hafidh Ibn Hajar. Yang kedua, dalam ba'dut turuq, dalam sebilangan tariq ada lafaz wala nantahib. Wala nantahib, bahawa kami tidak merompak. Dalam bai'ah ni yang Ubadah bin Samit cerita ni, bahawa kami bai'ah dengan Nabi bahawa tidak akan melakukan rompakan. Wala nantahiba, ataupun wa alla nantahiba,
Maksud nan tahiban ni tidak melakukan nuhbatul asakir, rampasan harta yang biasanya tentera buat. Tentera bila memenangi sesuatu kawasan, mereka akan melakukan rampasan-rampasan. Rampasan tu kalau tidak ikut uh, syarat ghanimah, syarat rampasan ghanimah, maka rampasan tu tak boleh. Kena ada syarat-syaratnya tu. Ada sekatan-sekatannya, bukan semua benda boleh rampas. Contohnya kalau harta tu apa apa nama ni, macam tanaman kebun kan, yang menjadi apa, yang menjadi sumber ekonomi, itu tak boleh dirampas. Ada perkara-perkara yang mana yang Quran sebut apa tu, memusnahkan al-hartha wan nasla. Al-hartha tanaman tak boleh dimusnahkan. Jadi ada perkara-perkara yang tak boleh. Dalam sebilangan tariq ada lafaz la nantahib. Sedangkan pada masa tu, pada masa Lailatul Aqabah, belum ada masyru'iyah jihad. Kefarduan jihad pun ada lagi. Jadi tidak timbul soal bahawa mereka ni akan langgar apa nama ni, peraturan perang, sehingga mereka melakukan nuhbatul asakir, rampasan, rompakan yang dibawa oleh tentera. Itu tidak timbul soal itu. Ini hujah yang kedua yang diberi oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Boleh faham ke tu? Maknanya Al-Hafiz kata bai'ah ni ialah bai'ah yang berlaku selepas hijrah, bukan bai'ah sebelum hijrah. Bai'ah sebelum hijrah yang berlaku pada malam Aqabah itu bai'ah lain. Bai'ah yang lain tu. Cuma kebetulan saja Ubadah dia salah seorang yang hadir pada malam Aqabah. Dia cerita bai'ah selepas hijrah, bai'ah yang selepas Fathu Makkah. Tapi oleh kerana dia hadir pada malam itu, orang keliru mengatakan bai'ah yang dia cerita tu bai'atul Aqabah, sedangkan bukan bai'atul Aqabah. Nanti saya akan cerita lepas ni. Ikhtilaf dalam masalah ni berkait dengan ikhtilaf dalam satu masalah lagi, iaitu masalah al-hudud zawajir ataupun al-hudud kawafir. Itu saya akan cerita lepas ni. Hujah yang ketiga Ibn Hajar punya, dia kata lafaz dalam bai'ah ni serupa dengan ayat surah Mumtahanah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna. Itu serupa je, cuma beza dhamir saja. Dalam hadis ini dhamir untuk ar-rijal, Nabi ambil bai'ah daripada kaum lelaki. Dalam surah Mumtahanah tu Nabi mengambil bai'ah daripada kaum wanita. Dhamir di sana untuk dhamir wanita, dhamirul inath. Itu saja beza, alfaznya sama. Dalam Kitabul Hudud kan, dalam Bukhari, dalam Kitabul Hudud ada lafaz ni, fatala alaina ayatan nisa alla yushrikna billahi syai'a. Semasa cerita bai'ah ini, perawi kata Nabi SAW baca kepada kami ayatan nisa, yakni ayat dalam surah Mumtahanah. Ayat dalam surah Mumtahanah, alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna. Dan satu lagi,
riwayat Tabrani juga menjadi qarinah bahawa bai'ah ni bai'ah selepas Fathu Makkah ataupun pada hari Fathu Makkah. Tabrani punya riwayat macam mana? Baya'na ataupun baya'na. Baya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bai'ah dengan kami ala ma baya'a alaihi nisa yaum Fathi Makkah, dengan bai'ah yang baginda ambil dari kaum wanita pada hari Fathu Makkah. Bai'ah Nabi ambil bai'ah daripada kami seperti bai'ah yang baginda ambil dari kaum wanita pada hari Fathu Makkah. Jadi ini beberapa qarinah bahawa bai'ah ni bai'ah yang berlaku selepas Fathu Makkah. Allamah Aini pula beliau berpandangan seperti Qad'iyat bahawa bai'ah ni bai'ah yang berlaku pada malam Aqabah. Antara alasannya ialah ada lafaz isabah ni. Wa'aulahu isabatun. Isabah menunjukkan bilangan yang kecil. Pada malam Aqabah bilangan sahabat yang hadir, orang-orang Ansar yang hadir tidak ramai. Itu satu hujah Allamah Aini. Allamah Aini satu pandangan serupa dengan Qad'iyat. Bila kata bai'ah ni berlaku sebelum hijrah pada malam Aqabah. Dan satu lagi, terdapat apa ni lafaz Ubadah bin Samit kata inni minan nuqaba alladhina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala bay'nahu ala alla nusyrika billahi syai'an. Aku salah seorang naqib yang mana bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lafaz ni kata Ubadah bay'nahu, kami bai'ah dengan Nabi bahawa kami tidak akan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, ala alla nusyrika billahi syai'an. Jadi ikhtilaf ni dia berkait dengan ikhtilaf satu lagi. Ikhtilaf iaitu sama ada hudud, zawajir ataupun kawafir. Syafi'iyah secara umumnya berpendapat al-hududu kawafir. Hudud ni menghapuskan dosa. Kafarat. Hudud ni menghapuskan dosa. Sedangkan Hanafiyah secara umumnya berpendapat al-hudud sekadar zawajir. Hudud sekadar menakutkan orang supaya tidak buat manhiyat berkenaan, tidak mencuri, tidak berzina. Fungsi hudud sekadar zawajir. Zawajir maknanya untuk menakutkan orang supaya jangan buat. Bukan fungsi kawafir, menghapuskan dosa. Jadi persoalannya dalam hadisul bab ni Nabi sebutkan man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya. Siapa yang melakukan kesalahan lalu dihukum di dunia, dia dikenakan had, kena potong tangan, dia kena sebab 100 kali, kena apa perjam dan sebagainya, maka itu menjadi kafarah. Hudud itu menjadi kafarah. Jadi persoalannya hadis ni ke mutaakhir ataupun hadis yang selagi Abu Hurairah punya riwayat. La adri al-hududa kafaratin amla. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, aku tak tahu hudud ni kafarah ataupun tidak. La adri al-hududa kafaratin amla. Aku tak tahu sama ada hudud ni menjadi penghapus dosa ataupun tidak. Yang mana satu mutaakhir? Tentu sekali al-mutaakhiru nasikhun. Yang kemudian tu menasahkan yang dahulu.
Jadi Hanafiyah secara umumnya, saya sebut secara umum sebab tidak semua Hanafiyah ittifaq dalam masalah ini. Hanafiyah secara umumnya, mereka kata hadis Abu Hurairah telah mutaakhir, yang mana Nabi kata la adri al-hududa kafaratin amla. Aku tak tahu hudud itu kafarah ataupun tidak. Yang tu la adri itu nasih bagi yang ni. Yang ni bai'ah berlaku sebelum hijrah. Yang nu Abu Hurairah punya riwayat, yang mana Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 hijrah kemudian. Jadi yang la adri itu mutaakhirun wa nasikhun li hadzal hadis. Mutaakhir dan menasahkan hadis ini. Hadis ini yang Nabi kata fahuwa kafaratun lahu ni. Hadis ini mansukh. Baik. Ini Allamah Aini punya kecenderungan. Allamah Aini minal Hanafiyah. Beliau ni hidup sezaman dengan Al-Hafidh Ibn Hajar. Ibn Hajar Syafi'i. Jadi memang mereka banyak pemikiran mereka banyak bertembung lah. Yang satu Hanafi, satu lagi Syafi'i. Al-Hafidh Ibn Hajar kata hadis Abu Hurairah itu datang dahulu. Hadis itu dahulu. Yang Nabi kata la adri itu dahulu. Selepas tu Allah Ta'ala beri kepada Nabi mazidu ilmin, tambahan ilmu, ziyadatu ilmin Allah beri kepada Nabi, maka Nabi kata fahuwa kafaratul. Hadis Ubadah ni hadis yang berlaku selepas Fathu Makkah. Maknanya hadis Abu Hurairah datang dahulu, hadis ini datang kemudian. Dan yang ni nasikhun. Yang ni menjadi nasikh bagi hadis Abu Hurairah. Boleh faham? Hadis Ubadah ni nasikhun li hadithi Abi Hurairah. Boleh faham ke tu? Ya. Senyap yang ni faham ke? Kau tak faham? Ha? Macam mana semua senyap ni? Faham ke tidur? Iqbal apa cerita Iqbal? Umair apa cerita? Faham? Faham ah? Okey, Alhamdulillah. Kalau kita tengok susunan hujah tadi pun lebih kuat hujah Ibn Hajar kan? Ibn Hajar punya hujah, dia bagi hujah yang lebih itulah. Fakta yang lebih berbanding yang diberi oleh Allamah Aini. Okey, saya dah sebut tadi beberapa hujah Al-Hafiz Ibn Hajar kan. Fakta-fakta yang dia bagi, di antaranya apa? Alfaz itu sama seperti surah Mumtahanah. Dalam Bai'atul Aqabah lebih kepada bai'ah jihad. Sebab masa tu Nabi belum hijrah. Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi perlu pembelaan dari orang Ansar. Sedia ke tidak mereka ni nak melindungi Nabi seperti melindungi anak isteri mereka. Lebih kepada bai'atul jihad. Itu dalam masa Aqabah. Yang ni bai'ah halal Islam ni, bai'ah untuk apa tu, jaga amal. Bai'atul Islam. Sebab bai'ah tidak syirik, bai'ah apa, tidak zina, tidak mencuri, tidak membuat tuduhan-tuduhan palsu. Ini lebih bersifat apa? Bai'atul Islam. Itu di antara apa, qarinah yang kuat lah. Qarinah yang kuat yang menyokong pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang kedua, kalau ikut susunan kan, Nabi tak tahu dulu, lepas tu Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Nabi tak tahu hudud tu kafarah ke tidak. Lepas tu Allah beritahu. Itu lebih apa nama ni, menghampiri kepada apa nama ni, tarikhut tashri', sejarah pensyariatan hukum. Dia lebih hampir pada tarikhut tashri'. Sebab tak tahu dulu, lepas tu Allah beritahu. Bukan tahu dulu baru tak tahu. Itu pelik tu. Sebab asal tak tahu kan. Asal Nabi tak tahu hudud tu kafarah ke tidak, seperti riwayat Abu Hurairah. Lepas tu Allah beritahu.
Seperti hadis Ubadah ni. Maka hadis Ubadah ni hadis yang merupakan apa? Naqilun anil asli. Hadis Abu Hurairah itu baqin alal asli. Baqin alal asli, kekal sebagaimana asal. Asal tak tahu. Itu disebut dalam hadis Abu Hurairah. La adri al-hududa kafaratin amla. Itu panggil baqi alal asal. Yang ni naqilun alal asli. Memindahkan daripada asal. Daripada asal tak tahu kepada tahu. Jadi itu lebih menepati dengan kehendak tarikhut tasyri'. Okey, boleh? Maknanya baqi alal asal datang dulu, baru datang naqilun anil asli. Bukan terbalik. Asal tahu ke asal tak tahu? Sebab syariat ni tauqifi kan? Asy-syari'atu tauqifun min Allah. Syariat ni terhenti pengetahuannya kepada, terhenti atas apa? Pemberitahuan daripada Allah. Tauqifun min asy-syari'. Jadi asalnya tidak tahu. Lepas tu Allah beritahu, maka Nabi tahu. Jadi tak tahu tu dipanggil baqin alal asli. Lepas tu datang naqilun alil asli. Sebenarnya begitu. Bukan terbalik kan? Bukan terbalik. Bukan Nabi tahu dulu, hudud tu kafarah. Lepas tu Nabi kata aku tak tahu. Ini di antara fakta yang menyokong pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Boleh faham? Tentang alfaz tu kan, alfaz itu biasalah berlaku kadang-kadang tasarrufur ruwat, tasarruf rawi dan sebagainya kan. Alfazul bai'ah yang mana sepatutnya bai'ah tu bai'ah yang kemudian tetapi perawi cerita seakan-akan bai'ah pada malam Aqabah. Adalah perkara bai'anahu ala nusyrika tadi kan. Jadi asalnya lafaz tu ialah bai'ah selepas Fathu Makkah, tapi perawi cerita seakan-akan bai'ah yang berlaku pada malam Aqabah itu tasarrufur ruwat. Jadi kesimpulan apa yang lebih rajihnya dalam hal ini ialah pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kemudian masalah hudud zawajir ke kawafir. Hudud ni zawajir ke kawafir. Kalau ikut hadis Ubadah ni, hudud adalah kawafir. Man asaba min dhalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Dah azan, masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita cuba esoklah pula insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.